Sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang kerancuan bahasa Melayu dalam penggunaan bahasa rancu dalam laman muka buku ataupun lebih dikenali sebagai Facebook. Ahli kumpulan saya terdiri daripada diri saya sendiri iaitu Siti Haufaizah, saudari Nur Fatihah dan saudari Ainin Sofia. Baiklah, mari kita lihat kepada abstrak terlebih dahulu. Yang pertama, bahasa merupakan satu sistem lambang bunyi suara yang digunakan sebagai alat perhubungan, bermakna alat komunikasi dalam sesuatu kelompok manusia, antara satu manusia dengan manusia lain. Kini, platform media sosial seperti laman muka buku atau dengan kata mudahnya Facebook memberi ruang kepada masyarakat tanpa mengira umur meskipun bangsa. Ini bermakna makcik kita, kakak kita, abang kita, malah adik kita sendiri yang kecil pun dapat menggunakan Facebook dan berkongsi idea melalui platform ini. Dan di sini jugalah berlakunya fenomena kerancuan bahasa yang semakin berleluasa, terutamanya dalam golongan anak-anak muda. Kerancuan bahasa ini merujuk kepada penggunaan bahasa yang tidak teratur, bercampur aduk dan bercelaru. Hal ini bermakna segala kesalahan bahasa yang melibatkan kesalahan aspek sebutan, ejaan, kosakata, istilah, laras bahasa, penggunaan bahasa rojak dan penggunaan bahasa dialek merujuk kepada kerancuan bahasa. Oleh itu, pengkaji telah menjalankan kajian untuk mengenal pasti penggunaan bahasa rancu dalam aplikasi Facebook ini, memandangkan Facebook ini merupakan antara platform media sosial yang tertua telah digunakan di Malaysia. Seterusnya adalah objektif kajian ini dilaksanakan. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti penggunaan kerancuan bahasa dalam aplikasi laman muka buku iaitu Facebook dan menganalisis jenis kesalahan bahasa yang digunakan dalam aplikasi Facebook. Contohnya, jenis kesalahan bahasa yang ada dalam aplikasi Facebook adalah kesalahan ejaan, kesalahan tata bahasa, kesalahan istilah dan sebagainya. Kerancuan bahasa pula adalah penggunaan bahasa dialek, penggunaan bahasa singkatan dan sebagainya. Seterusnya, baiklah, pada bahagian ini kami semua akan membincangkan tentang analisis bagi objektif yang telah dinyatakan sebelum ini iaitu mengenal pasti penggunaan kerancuan bahasa dalam aplikasi Facebook dan menganalisis jenis kesalahan bahasa yang digunakan dalam aplikasi Facebook. Di sini kami dapat hasilkan adalah satu mesej, satu maklum balas dan satu siaran di aplikasi Facebook. Pembincangan ini telah kami laksanakan secara terperinci dan disemak terlebih dahulu supaya analisis yang dibincangkan itu difahami dengan lebih mudah. Okey, ini adalah tangkap layar pertama saya dalam aplikasi Facebook. Tangkap layar ini adalah daripada mesej aplikasi Facebook. Okey, pembetulan interpretasi dalam tangkap layar ini adalah Assalamualaikum Ustazah, apa khabar sekarang? Lama tidak berkomunikasi dengan Ustazah. Dan yang kedua adalah Waalaikumsalam Hawa. Alhamdulillah, Ustazah sihat, semakin sihat. Hawa sihat? Macam mana dengan peperiksaan baru-baru ini? Dan yang ketiga adalah Ustazah ada saja. Kalau tegur di Facebook ini sudah pasti Ustazah balas. Di sini terdapat kesilapan kerana penggunaan bahasa singkatan. Okey, seterusnya. Di sini saya dapat ulaskan iaitu penggunaan bahasa singkatan. Salam adalah perkataan yang salah dan perkataan yang betul adalah Assalamualaikum. Dan pada KMSALAM adalah merujuk kepada Waalaikumsalam dan perkataan yang ada dalam tangkap layar ini adalah salah kerana dia menggunakan bahasa singkatan. Dan yang ketiga adalah Alhamdulillah yang dieja secara singkatan dan perkataan sihat yang dieja dengan perkataan yang singkat iaitu SHT saja. Jika
ada individu tu tidak faham, mungkin dia akan salah faham untuk membacanya. Dan yang terakhir adalah camna. Camna itu merujuk kepada macam mana. Okay, terusnya adalah penggunaan bahasa dialek. Okey, yang dekat sini dia ada tulis KT. Dan yang betulnya dekat. Dan lama yang dieja di hujungnya bukan A dan E. Itu adalah kesalahan bahasa kerana terdapat di negeri contohnya seperti Terengganu, dia menggunakan E untuk A. Dan dia akan jadi lama. Bukannya lama. Okay, seterusnya adalah leni itu iaitu sekarang. Perkataan leni ini tiada dalam bahasa baku Melayu. Ianya adalah untuk bahasa dialek sahaja dan perkataan yang betul adalah sekarang. Okay, seterusnya. Okay, di sini juga kita dapat kenal pasti penggunaan bahasa rojak yang telah dicampur adukkan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dalam satu ayat. Contohnya, camna dengan exam baru ini. Perkataan yang betul adalah macam mana dengan peperiksaan baru-baru ini. Dan perkataan rojak bahasa Inggeris yang telah dicampur adukkan dalam tangkap layak ini adalah exam, iaitu peperiksaan, confirm iaitu sudah pasti. Okey, baiklah seterusnya. Okay, seterusnya adalah penggunaan kecil di awalan ayat iaitu jika dalam tata bahasa Melayu iaitu ayat mesti didahului dengan huruf besar di awal perkataan. Contohnya, Assalamualaikum Ustazah, apa khabar sekarang? A itu mesti di besar dan diakhiri dengan tanda baca sama ada nokta, tanda seru, tanda soal dan sebagainya. Seterusnya. Baiklah, seterusnya kita terus pada tangkap layar yang kedua. Jika anda boleh lihat di sini, kita tengok dahulu Koko Ahmad. Koko Ahmad kata, pergi duk homestay. Adoi, kesianlah kau owner homestay tu. Kos nak buat disinfeksi pun beribu. Tak berbaloi bagi sewa. Itu yang pertama. Kita tengok pula yang kedua. Zara Yonia. Saya pun tak tahu nak sebut macam mana. Menyusahkan orang dah satu hal. Nasib baiklah negatif. Tapi tetap juga salah cakap, oi tahulah banyak duit boleh travel sana sini. Tapi sabarlah sikit. Tunggu keadaan reda. Inilah salah satu manusia yang pentingkan diri. Selfish. Bak kata pepatah. Small not die. Big trouble people. Ini saya tergelak sedikit. Tak apa, kita lihat satu persatu. Apa kesalahan yang ada dalam komentar ini. Okey. Yang pertama, kita lihat penggunaan bahasa dialek iaitu dialek Kelantan. DOK, dok. Dok tu maksudnya duduk. Ini akan menjadi masalah kepada mereka yang bukan berasal daripada negeri Kelantan. Mereka tidak akan faham apa yang cuba pengguna ini sampaikan. Jadi kita boleh nampak kat sini kerancuan bahasa yang pertama adalah penggunaan bahasa dialek iaitu dialek Kelantan. Seterusnya, kita lihat pula kerancuan yang kedua iaitu penggunaan bahasa rojak. Umum mengetahui penggunaan bahasa rojak ini bermakna penggabungan dua bahasa dalam satu komunikasi. Contohnya bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris kita gabungkan sekali. Itu yang kita boleh nampak kat sini. Jelas dan nyata. Tengok kat sini ayat pertama, pergi duk homestay. Homestay itu adalah bahasa Inggeris. Bahasa Melayunya dan yang sebetulnya adalah rumah singgah. Rumah singgah inilah yang sepatutnya digunakan oleh pengguna, bukan homestay. Yang kedua kita boleh lihat ialah owner homestay. Pemilik rumah singgah. Itu yang sebetulnya. Yang ketiga, negatif. Negatif sememangnya bahasa Melayu pun kita panggil negatif. Tetapi ejaannya akan jadi lain apabila dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Anda boleh lihat di situ saya sudah paparkan ejaan dalam bahasa Inggeris bagaimana dan yang sebetulnya bahasa Melayu bagaimana. Mungkin sebutannya sama tetapi ejaannya berbeza. Yang keempat kita lihat travel.
Dalam bahasa Melayu, kita panggil melancong, bukan travel. Dan seterusnya kita lihat shellfish, bukan jual ikan. Jangan translatekan begitu, jangan kita terjemahkan begitu, jangan. Shellfish itu dalam bahasa Melayu kita ertikan sebagai pentingkan diri. Seterusnya, ini kita masih di bawah topik penggunaan bahasa rojak ya. Anda boleh lihat kat sini. Ada istilah yang dia masukkan yang saya gelak tadi. Small not die. Big trouble people. Saya sudah menelusuri laman sesawang, saya tengok adakah wujud pepatah ini dalam bahasa Inggeris. Tidak sama sekali rakan-rakan. Dalam bahasa Inggeris pun salah, apa tak lagi bahasa Melayu. Bahasa Inggeris tak pernah kita small. Dia tak ada penggandaan. Ini bukan bahasa Melayu. Jadi ayat ni bila saya menelusuri lebih mendalam, rupa-rupanya ia berada dalam cerita filem Bujang Lapuk karya Allahyarham Datuk P. Ramlee. Katanya kecil-kecil tak nak mati, sudah besar menyusahkan orang. Itu yang sebetulnya. Tapi sebab apa pengguna ini menggunakan bahasa Inggeris? Mungkin baginya ia kelihatan lebih moden, mungkin baginya kelihatan lebih lucu. Seterusnya, kita pergi kepada kerancuan yang ketiga, iaitu penggunaan bahasa singkatan. Ini banyak betul penggunaan bahasa singkatan yang saya lihat di sini. Apabila kita baca, untuk kanak-kanak kalau mereka main Facebook ataupun kita panggil sebagai laman muka buku ini, akan ada mereka yang tidak faham akan singkatan yang diberikan oleh pengguna. Kerana apa? Kerana singkatannya itu terlalu singkat sehingga boleh menyebabkan salah faham oleh orang lain yang membacanya. Kita lihat yang pertama. Kesalahan yang pertama adalah kat. Sepatutnya adalah dekat. Tak, dia bagi X saja. Itu singkatan dia, X saja. Dalam bahasa Melayu yang sebetulnya adalah tidak. Begitu juga dengan yang lain. Kita boleh nampak yang paling nyata adalah NSB. Apa NSB? Rupanya nasib. Kalau kanak-kanak yang lihat, yang baca, tak ke mereka akan terpengaruh dengan apa yang dibawakan oleh orang-orang dewasa ini, oleh pengguna-pengguna seperti ini. Silap-silap dalam karangan mereka, dalam karangan bahasa Melayu mereka, mereka akan eja benda yang sama, NSB. Dan pada akhirnya mereka sendiri tidak tahu apakah perkataan sebenar, apakah ejaan yang sebenar dalam bahasa Melayu. Ini sangatlah menghampakan. Lagi satu anda boleh lihat, pengguna telah memasukkan angka 1. Angka 1 sehingga 9 tidak boleh dimasukkan angka. Ianya harus dieja. Ini bermakna ia haruslah dieja SA1TU2. Satu itu yang sebetulnya. Dan kita lihat terus kesalahan istilah adoi, aduhai. Ini saya telusuri juga perbezaan istilah adoi dan aduhai ini ataupun kita panggil sebagai kata seru. Kata seru adoi menunjuk kata seru adoi tidak wujud sebenarnya. Dia tidak wujud. Yang ada adalah aduh, 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 yang membawa makna meluahkan perasaan sakit ataupun kagum. Namun di sini pengguna ingin menyatakan perasaan sedih dia. Jadi sepatutnya yang digunakan adalah kata seru aduhai. Itu adalah lebih sesuai. Seterusnya, apabila saya dah telusuri satu persatu, kita dapat lihatlah pembetulan interpretasi yang sebetulnya. Ayat dia yang pertama ialah pergi duduk rumah singgah. Aduhai, kesianlah pada pemilik rumah singgah tu. Kos membuat disinfeksi pun beribu. Tidak berbaloi bagi sewa. Yang kedua, menyusahkan orang sudah satu hal. Nasib baiklah negatif. Tapi tetap juga salah. Tahulah banyak duit. Boleh berjalan ke sana dan ke sini. Tapi sabarlah sedikit. Tunggu keadaan reda. Inilah salah seorang manusia yang pentingkan diri. Mbak kata pepatah dalam filem siniman Bujang Lapuk karya P. Ramlee. Kecil-kecil tak nak mati. Sudah besar menyusahkan orang. Seterusnya, kita pergi kepada tangkap layar ketiga. Baiklah, saya akan teruskan dengan tangkap layar yang ketiga. Tangkap layar yang ketiga merupakanlah siaran laman buka buku yang telah saya cari menggunakan laman buka buku saya sendiri. Jadi kita dapat lihat di situ adanya satu ayat yang telah dibuat oleh Aidawiyah yang berbunyi terobek 25 tahun
Sudah gambar ni 1997 darjah 6. Koma-koma ingat lagi tak? Dengan guru kelas paling lawa aka paling garang na'udzubillah Cikgu Rasida. Yang tak tag sorry tak jumpa nama korang. Daripada penyataan ni juga kita dapat lihat banyak kerancangan bahasa yang telah digunakan. Baiklah, saya teruskan. Sebelum kita menelusuri dengan lebih mendalam, saya membetulkan terlebih dahulu ayat yang telah dibina. Baiklah, jadi ayat yang betul-betulnya adalah mengimbas ke Bali 25 tahun sudah gambar ini 1997 semasa darjah 6. Kamu ingat lagi atau tidak dengan guru kelas paling lawa tapi paling garang na'udzubillah Cikgu Rasida. Nama tidak disebut, maaf tidak jumpa nama kalian. Nampak seperti pelik bukan? Begitu baku ayat yang saya betulkan. Tapi itulah hakikatnya apabila kita betulkan daripada kerancuan bahasa tersebut. Baiklah, kesalahan yang pertama adalah penggunaan bahasa rojak iaitu sama seperti Nur Fatihah bentangkan sebentar tadi iaitu campuran bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Perkataan throwback. Kita tengok pun kita yang dah besar boleh fikir perkataan throwback itu adalah perkataan yang bahasa Inggeris iaitu throwback. Tapi bayangkan kalau anak-anak kecil yang melihat throwback, jauh diorang fikir apakah maksud throwback itu sendiri. Jadi throwback itu adalah mengimbas kembali, tetapi penulis penyataan Facebook ini dia cuba untuk memelayukan perkataan throwback itu, jadi dia eja throwback. Ikut dia punya sebutan mulut. Throwback. Okey, jadi yang kedua adalah tag. Tag ini jika saya cari dia adalah perkataan bahasa Inggeris. Jadi melalui Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan yang lebih sesuai adalah tanda bagi tag ataupun sebut. Maksudnya kita dalam konten laman muka buku ini, maksudnya kita menyebut ataupun kita menanda laman muka buku orang lain di dalam penyataan Facebook kita. Macam tu. Jadi yang ketiga adalah sorry. Ini pun perkataan sorry, dia cuba memelayukan sorry itu. Dia eja S-O-R-I. Patutnya itu adalah S-O-R-R-R. Maafkan saya, S-O-R-R-Y iaitu sorry. Jadi di sini dia menggunakan dua bahasa iaitu campuran bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Seterusnya adalah kesalahan kedua iaitu singkatan perkataan. Jadi jika yang pertama tu kita dapat lihat iaitu tahun yang disingkatkan menjadi THN. Sepatutnya dieja penuh lah tahun. Dan yang kedua adalah ingat yang dieja INGT sahaja. A-nya hilang. Sepatutnya lagi sikit je nak betul lah tu. Patutnya dia letak lengkap dah perkataan ingat itu. Jadi yang kedua lagi LG. Bayangkan kalau untuk orang-orang yang tak tahu LG dah dibayangkan jenama TV. Jenama apa LG tu kan. Bukannya lagi dia ingat jenama LG tu. Kan dah lain maksudnya. Jadi baik kita tulis perkataan yang penuh supaya pembaca lebih faham. Okey, kesalahan seterusnya ialah tidak. Tidak ini adalah perkataan yang biasa yang kita singkatkan yang kita hanya menggunakan simbol X sahaja. Jadi simbol X itu membawa maksud tidak. Seterusnya disingkatkan perkataan dengan yang hanya digunakan yang hanya dieja DGN dan yang seterusnya paling yang hanya dieja PLG. Okey, seterusnya adalah singkatan cikgu yang hanya dieja CG sahaja. Dan perkataan yang dieja YG sahaja habis disingkatkan dengan dibuang semuanya huruf vokal. Ditinggalkan saja huruf konsonan. Nasib baiklah kita ni memahami apa yang ingin disampaikan. Okey, baiklah. Seterusnya adalah jumpa. Dieja JMPE dan nama NME yang dieja mengikut sebutan mulut. Nama bukan nama. Okey, baiklah seterusnya. Kesalahan ketiga adalah direct perak koma. Orang dia orang Perak, Mak Anka dia tulis menggunakan dialek Perak. Idoknya dia guna bahasa baku. Jadinya ayat pertama gambar. Gambar koma dia eja gambar, patutnya gambar. G-A-M-B-A-R. Okey, seterusnya koma. Koma perkataan yang paling orang kata apa biasa digunakan. Atau koma. Dalam bahasa Melayu betul adalah awak ataupun kamu. Jadi yang ketiga lawa. Lawa dikatanya macam Nur Fatihah dan Siti Abu Faizal. Lawa orangnya. Macam tu. Tapi dalam bahasa baku adalah lawa ataupun cantik. Baiklah, kesalahan seterusnya adalah bahasa basahan iaitu bahasa basahan adalah bahasa yang selalu kita gunakan dalam perbualan harian. Contohnya apabila saya berbual dengan kawan-kawan saya ataupun
dengan orang sekeliling saya akan menggunakan contoh digunakan di sini adalah perkataan korang yang merujuk kepada kamu semua ataupun kalian. Seterusnya adalah penggunaan nombor. Kesalahan ini sama seperti Nur Fatihah tadi. Angka 1 hingga 9 kita perlu eja menggunakan perkataan sepenuhnya. Apabila 10 dan ke atas baru kita akan menggunakan simbol seperti di sini darjah 6 kita perlu mengeja darjah 6 bukannya disimbolkan dengan huruf 6. Seterusnya kita juga boleh lihat di sini penggunaan tanda baca yang tidak tentu. Tiba-tiba ada koma, tiba-tiba titiknya tanda noktahnya banyak. Sepatutnya apabila kita membuat ayat, tanda noktah itu hanyalah diletakkan satu saja, tidak perlu diletakkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanyalah satu saja untuk kita membezakan ayat seterusnya. Dan juga koma. Tidak perlu diletak koma itu perlu diletakkan di tempat yang sesuai sebagai tanda kita berhenti seketika ataupun jeda dalam sesuatu ayat. Baiklah, berikut sahaja merupakan 3 dapatan kajian yang telah kami dapat daripada laman muka buku atau Facebook. Jadi di sini saya ingin menyimpulkan bahawa isu kerancuan bahasa ini adalah satu isu yang amat besar dan luas yang mana isu ini telah dipandang remeh oleh setengah masyarakat. Okey, kajian ini juga telah membawa satu kajian bahasa yang mana kita dapat mengenal pasti banyak kesalahan bahasa yang telah digunakan dalam platform media sosial terutamanya Facebook. Jadi kesalahan bahasa ini sudah menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat kita. Malah diri kita sendiri juga turut melakukan kesalahan bahasa kerana mereka menganggap tindakan mereka itu tidak akan menjejaskan kedudukan bahasa Melayu. Kita sebagai pengguna bahasa Melayu perlulah sedar bahawa bahasa Melayu ini merupakan salah satu bahasa yang indah untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Penggunaan bahasa Melayu yang betul dan tepat mampu menjauhkan diri kita daripada perkara yang negatif. Kerancuan bahasa ini sepatutnya ditangani dan dibanteras sebaik mungkin daripada berleluasa kerana ia yang mampu menjatuhkan martabat bahasa Melayu itu sendiri. Sebagai penutur bahasa Melayu, kita dapat lihat sekiranya kita betul-betul menggunakan bahasa Melayu yang tepat, kemurnian dan keindahan bahasa Melayu itu sendiri dapat kita nikmati dan menghayati. Dalam pada itu, indahnya bahasa Melayu juga menyebabkan penuturnya akan menjadi lebih sopan dan menggunakan bahasa yang baik-baik sahaja serta menyebarkan unsur positif sepanjang perbualan ataupun percakapan sama ada verbal ataupun bertulis. Sebagai bangsa Melayu, kita perlulah berganding bahu dalam memartabatkan bahasa Melayu itu sendiri. Baiklah, dengan kajian ini juga telah membuka mata dan para hati pengkaji dan juga pembaca bahawa kerancuan bahasa ini bukanlah satu masalah yang boleh dipermainkan, malah memerlukan usaha yang berterusan bagi menyelesaikan masalah ini daripada menjadi lebih parah pada masa hadapan. Bahasa juga memainkan peranan dalam mengikat perpaduan masyarakat itu sendiri. Oleh itu, marilah kita bersama-sama dalam meneruskan perjuangan melindungi dan mempertahankan bahasa Melayu daripada terus dicemari dengan perkara negatif seiring dengan slogan kata, cintailah bahasa kebangsaan kita. Baiklah, berikut merupakan sahaja kesimpulan yang telah saya bina bagi menyimpulkan pembentangan kami pada hari ini. Semoga sedikit banyak perbincangan kita pada hari ini mampu memberikan sedikit kesedaran kepada para pendengar. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.